Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan seorang mamat ni. Dia ustaz ke atau tak, aku tak tahu. Dia kata Allah ni boleh bergerak. Kalau tidak, yakni kalau Allah tak bergerak bermakna Allah mati. Kita ahli sunnah berpegang Allah tidak bergerak atau berpindah-pindah. Kerana gerak diam adalah lawazim bagi baharu. Sebelum react, kita tengok video dia dulu. Kamu saja yang tak boleh terima Tuhan bergerak. Bagi kamu Tuhan tak bergerak. Sebab kamu pegang kaedah-kaedah falsafah itu. Kamu pegang dengan dalil-dalil hudud, tarkib, yang batil. Last sekali, Tuhan tu tak ada. Yang tak bergerak ni mati. Sebab itu kata ulama salaf, Jahmiyah mereka sembah ma'dum. Mereka sembah benda yang tak wujud. Benda yang mati. Benda yang mati saja tak bergerak. Allah Al-Hayyul Qayyum, dia maha hidup. Cuba kita tanya anak kita yang kecil. Macam mana nak tahu semut tu hidup ke mati? Kalau semut tu tak bergerak, dia matilah. Kalau semut tu bergerak, hidup. Itu makhluk. Famin babil awla Allah. Allahu a'lam wa ajal wa akbar. Allah itu lebih agung. Baik, isu ni bukanlah baru. Bahkan dah berlaku lebih kurang pada zaman 600 atau 700 hijrah lagi. Tapi baru-baru ni, mai pula mamat ni duk kata Allah bergerak dengan hujah. Kalau Tuhan tidak bergerak, maka Tuhan mati. Dia bagi misal semut. Kalau nak tahu semut hidup ke atau mati, cuba sentuh semut tu. Kalau dia bergerak, maka dia hidup. Kalau tak bergerak, dia mati. Tapi kalau kita nak jawab bodoh-bodoh tu boleh je. Kalau semut tu tak bergerak, tak semestinya dia mati. Mungkin semut tu dia aksiden, lepas tu dia koma. Lepas tu dia tak bergerak. Tapi dia hidup. Benda ni timbul kerana ada sifat Allah yang dinamakan sifat af'al, yakni perbuatan atau tindakan. Seperti sifat istiwa, nuzul, yakni turun, maji, yakni datang dan sebagainya. Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan bahawa sebahagian ahli hadis dari kalangan Hanabilah, yakni pengikut Imam Ahmad, secara sembrono mengatakan bahawa Allah bergerak. Dan bahkan mereka menisbatkannya pada Imam Ahmad sendiri. Sayangnya, semuanya tidak benar. Macam yang didakwa selalu oleh lebih perlih lah. Mereka kata akidah mereka ikut Hanabilah. Padahal kalau diteliti, tak sama pun. Nanti kalau ada masa aku react. Jadi Ibn Rajab berkata, aku terjemahkan, sebahagian ahli hadis ada yang terus terang menetapkan lawazim dari hakikat turunnya Allah, yakni penetapan adanya gerakan. Para ahli hadis dari kalangan kami, Hanabilah, membuat karangan untuk menetapkan itu dan mereka meriwayatkannya dari Imam Ahmad dari sanad-sanad yang seluruhnya lemah. Tak ada satu pun dari sanad itu yang boleh diterima. Boleh lihat kitab Fathul Bari halaman 494. Jadi sebahagian ulama ahli hadis bermazhab Hambali memang mengatakan bahawa Allah bergerak. Sedangkan bergerak adalah tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh benda yang berjisim, yang mengambil lapang dan ruang. Sebab mereka inilah akhirnya banyak pengikut Imam Ahmad di masa akhir-akhir berakidah tajsim, yakni meyakini bahawa Allah berjisim. Berbeza dengan para ulama Ahlussunnah iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengatakan dengan jelas bahawa Allah tidak bergerak dan bahkan mustahil bergerak sebab Allah bukannya jisim. Mengatakan Allah bergerak hanya akan mencemar kesucian Allah sebab meletakkan sifat yang menjadikan ciri khas makhluk kepada Allah. Berikut adalah beberapa kenyataan daripada ulama Ahlussunnah mengenai adakah Allah bergerak ataupun tidak. Imam Ahmad bin Hanbal telah berkata, aku terjemah, Ibnu Al-Banna berkata tentang hadis nuzul dalam akidah Imam Ahmad, tak boleh dikatakan turun dengan bergerak atau berpindah. Boleh tengok dalam kitab Nihayat Al-Mubtadi'in, muka surat 32. Imam At-Tabari berkata, Allah maha tinggi di atas arasy seperti tingginya raja dan sultan, bukan tinggi dalam arti berpindah atau bergerak. Lihat dalam tafsir At-Tabari, juzuk 1 halaman 430. Imam Al-Baihaqi berkata, tindakan Allah ada tanpa sentuhan darinya kepada objek dan tanpa adanya pergerakan. Boleh tengok dalam kitab Asma wa Sifat, juzuk 2 halaman 308. Imam Al-Qurtubi menyatakan kaedahnya adalah menyucikan Allah dari gerakan, perpindahan dan bertempat. Lihat dalam tafsir Al-Qurtubi, muka surat 390. Ibnu Abdul Bar, beliau telah berkata, kelompok yang menisbatkan diri pada sunnah
telah berkata bahawa Allah turun dengan zatnya. Ini adalah perkataan yang tertolak sebab Allah yang Maha Tinggi, penyebutannya bukanlah tempat bagi pergerakan dan tak ada dalam dirinya satu pun tanda-tanda makhluk. Tengok dalam kitab Al-Istizkar halaman 530. Dalam kitab At-Tamhid, Ibn Abdul Bar menjelaskan alasan kemustahilan adanya gerakan dari Allah agak terperinci sebagai berikut. Beliau berkata, Allah telah berfirman, dan telah datanglah Tuhanmu pada para malaikat berbaris-baris. Kedatangannya bukanlah sebuah gerakan, pergeseran atau perpindahan, sebab semua itu hanya terjadi apabila yang datang adalah jisim atau jauhar. Ketika telah sabit bahawa Allah bukanlah jisim atau jauhar, maka tidaklah kedatangannya diertikan dengan gerakan atau perpindahan. Boleh lihat dalam kitab At-Tamhid, muka surat 137. Imam Nawawi berkata, hadis nuzul ini termasuk hadis-hadis tentang sifat Allah. Di dalamnya ada dua mazhab yang terkenal di kalangan ulama yang telah diterangkan sebelumnya di bab kitab Al-Iman. Secara ringkas, salah satunya adalah mazhab majoriti ulama salaf dan sebahagian ahli kalam, bahawasanya hadis tersebut diyakini bahawa itu benar sesuai dengan pengertian yang layak bagi Allah Ta'ala, dan bahawa makna lahirnya yang telah dikenal dalam diri kita bukanlah yang dimaksudkan, dan tidak juga ditakwil, serta diyakini bahawa Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk, perpindahan dan pergerakan dan seluruh tanda-tanda kemakhlukan. Tengok boleh dalam kitab Syarah Imam Nawawi Al-Muslim halaman 36. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau telah berkata, maka akidah para imam salaf dan ulama sunnah dari kalangan khalaf adalah bahawa sesungguhnya Allah disucikan dari pergerakan, perubahan dan bertempat. Tiada satu pun yang sama dengannya. Lihat dalam kitab Fathul Bari, muka surat 124. Banyak lagi kenyataan-kenyataan ulama ahli sunnah yang membantah pandangan yang berkata Allah bergerak, bertempat, ada tangan, mata dan lain-lain. Cukup kot takat ni. Nasihat aku, jauhilah akidah yang dibawa oleh Wahabi Salafi ni daripada dakwa mereka ikut salaf, padahal akidah mereka berbeza. Menisbahkan kepada Imam Ahmad adalah semata-mata nak mengaburkan mata kita sahaja. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.